Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua yang sedang melihat video ni lah. Okey. First kali terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan lagi untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa melemparkan rezeki yang melimpah ruah tanpa kita sedar. Okey, untuk hari ini kita akan membincangkan tentang surah Al-Asr. Okey, apa yang dimasukkan dengan Al-Asr itu? Okey, Al-Asr ini iaitu bererti masa. Okey, seterusnya kita pergi kepada Al-Asr ni surah yang keberapa kan? Kita mesti tahu sebab Al-Quran kan banyak surah kan. Okey, Al-Asr ini surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Okey, surah Al-Asr ini juga terdiri daripada 3 ayat dan juga ayat makiyah. Okey, apa yang dimasukkan dengan ayat apa yang dimasukkan dengan makiyah itu? Makiyah itu dimasukkan dengan kota Mekah, yang bermaksud surah ini diturunkan di kota Mekah. Okey, seterusnya kita pergi ke surah. Kita dengar bacaan surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, saya percaya dekat mana-mana pun mana orang Islam mesti hafal punya surah ni kan. Sebab surah ni antara surah yang paling senang kita hafal sebab dia ayat-ayat dia pun pendek. Tapi ingat, ayat dia pendek pun tapi ia membawa maksud yang sangat padu dan juga padat. Okey, seterusnya kita pergi kepada maksud ayat maksud surah Al-Asr ni tersebut. Okey, pertama sekali kita tengok wal 'ashr, iaitu bermaksud demi masa. Apakah yang dimasukkan demi masa? Demi masa, demi waktu. Tu samalah tu. Demi masa ni kita boleh dimasukkan dengan peredaran zaman, peredaran waktu. Maksudnya waktu-waktu yang kita guna ni kan, masa-masa kita, tahun-tahun, bulan-bulan, tu semua termasuk dengan demi masa. Okey, seterusnya kita pergi kepada innal insana lafi khusr. Okey, apakah yang dimasukkan dengan ayat tersebut? Okey, itu ayat kedua, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Okey, apa yang dimasukkan dengan manusia ni dalam kerugian? Okey, seperti contoh iaitu kita ni hidup kan, mesti banyak sangat masa lapang kita. Okey, kita tengok apa yang boleh kita isikan dalam masa lapang kita. Ada dua benda, iaitu benda yang berfaedah dan juga benda yang tidak berfaedah. Okey, benda yang tidak berfaedah ni lah yang dimasukkan manusia dalam kerugian. Okey, seperti contoh kita ada masa lapang, tapi apa yang kita buat? Kita hanya tidur. Tambah lagi kalau hujan kan, memang sedap lagi kita tidur. Okey, padahal banyak je boleh aktiviti yang kita buat kan, seperti baca Al-Quran, semualah buat kerja-kerja yang berfaedah. Kalau macam anak-anak muda sekarang, budak-budak duduk rumah, kalau tak ada buat apa, main game lah, seperti main PUBG, main ML, tu kebiasaan pada mereka kan. Itulah antara silapnya kita ni, sebab didik anak-anak lebih mendekatkan diri kepada gadget-gadget yang tidak memberi manfaat langsung pada kita. Okey, gadget ni boleh je menjadi berfaedah kan, kena pandai guna, dan juga kita sebagai bapa perlulah pandai mengawasi anak-anak kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, apakah yang dimasukkan dengan ayat tersebut? Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Okey, kita pergi poin yang pertama, iaitu kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Okey, baik. Apa dikatakan tersebut? Okey, orang beriman dan juga orang yang beramal soleh ni tidak termasuk di kalangan manusia yang dalam kerugian, kerana mereka, contoh waktu-waktu lapang, dia sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Seperti apa? Seperti membaca Al-Quran, menambah ilmu, belajar apa yang kita tak tahu kan.
mendekatkan diri dengan buku-buku ilmiah, sentiasa mengkaji, sentiasa mendalami ilmu lagi. Kajilah apa yang kita tak tahu tentang agama Islam ni, ibadah, amalan sunat dalam Islam, banyak lagi. Okey, seterusnya kita pergi poin yang kedua, iaitu serta saling menasihati untuk kebenaran. Okey, ni sebenarnya dia melebih kepada teguran. Sebagai contoh, kita ada kawan tapi dia buat kesalahan, kita tegur lah kan. Untuk kita tegur dia, seperti contohlah, kita tegur dia, contoh dia tengah banyak sangat waktu lapang ni kan, lepas tu tengok dia tak ada buat apa, asyik terbaring je atas katil tu kan, tak ada buat apa. So kita tegur dia, Mat, pergi semayang ke, belajar Al-Quran ke, belajar mengaji ke, kita belajar masuk-masuk ayat-ayat Al-Quran ke. Maksudnya isilah masa lapang tu. Itu yang dimasukkan, menasihati untuk kebenaran, supaya kalau kita menimba ilmu ni dapat juga pahala kan, daripada tak ada buat apa. Okay, seterusnya kita bagi kepada poin ketiga, iaitu saling menasihati untuk kesabaran. Okay, saling menasihati untuk kesabaran ni, kita bolehlah dengar nasihat kawan kita tu, bolehlah tambahkan ilmu untuk sabar, menambahkan kesabaran dalam diri kita. Okey, seterusnya yang terakhir sekali kita pergi ke rumusan apa yang kita boleh dapat pada surah Al-Asr ini, iaitu kebenaran itu mestilah diketahui dan dirasai iman. Dan seterusnya kita juga boleh amalkan hingga berubah sikap. Seterusnya disampaikan kerana dalam diri kita mempunyai kebenaran dan juga dibuktikan kesannya pada diri. Okey. Kalau kita ada buat masa lapang ni kan, ngisi ilmu-ilmu ni, kita dapatlah ubahkan sikap kita, terasa kesan pada diri kita lah, maksudnya positif pada body, pada zahir batin kita kan, membuat amal-amal kebaikan. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Daripada itu saja yang boleh saya terangkan. Okey, sekian, terima kasih. Harap ilmu-ilmu ini bermanfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.